Kalau EPF tak bayar 2 tahun, aku dah kena masuk penjara dah kot. Assalamualaikum wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua. Kita dah lama dah tak buat PC. It's been some time since we did the last PC. We are at the mid-season, pertengahan musim, dan sebelum kita melangkah masuk ke fasa yang kedua, kita rasa agak bagus untuk kita adakan PC untuk menjelaskan lah, dan nak buat review of our prestasi. We're only 3 points away from number 3 position in the table, because we've got 22 points. Kita ada 22 point. Yang nombor 3 dan nombor 4 dia ada 25 point, Yang nombor 2 ada 28 point. So actually we're not very far away. Of course JDT kita tak terkejar, tetapi kalau yang lain itu we don't jangan nafikan kemungkinan lah that we can go further up and get a better position in the table, and that's what we're hoping for. As you all know, untuk league game, what's the most important is consistency. We've got the number of players to do that. We've got the depth in the team to do that, and we hope we will get our best position in the league this year. Number 2, as you all also know, we are in the semi-finals of the FA Cup. It is going to be held in Kuala Terengganu on the 25th, 25 bulan, di KT. Tak tahulah kenapa, tetapi we always end up playing away. Di hari itu main quarter finals pun main dekat Sabah, tapi kita menang, alhamdulillah. Nak menang dengan Kuala Terengganu di Terengganu memang satu cabaran, tetapi pasukan kita memang mempunyai kemampuan lah. So insyaAllah, seperti mana yang Stanley kata, Boyan kata, 20-20, 2021, 2022, dia punya prestasi itu semakin meningkat. Walaupun bajet yang kita perolehi kekal buat masa ini, daripada DBKL hanya 5 juta setahun. Yang 5 juta setahun, orang dengar pun orang tepuk dahi, orang gelak. Macam mana kita boleh capai, how we can get all this achievement with only 5 million a year from DBKL. Saya dah jumpa dengan Datuk Bandar yang baru, dan dia pertimbangkan permohonan saya tempoh hari adalah sebanyak 10 juta daripada DBKL. 10 juta itu pun masih lagi jauh berkurangan daripada apa yang kita belanja sebenarnya. This year kita punya budget will touch maybe around 16 to 18 million. Pasal kita kena jaga the first team, kita kena jaga the under 23 team, kita kena jaga the under 18 team, under 20, M3, KL Rovers lah, apalah. Dan hari ini pula dapat WhatsApp daripada the women's team pun. So the budget semakin meningkat, tetapi ianya meningkat kerana KL City is doing very well, dan orang semakin nak bersama, dan insyaAllah tugas saya, Stanley, Nokman dan yang lain-lain dalam management itu ialah untuk mencari kewangan itulah. Berhubungan dengan itu, saya nak sebut bahawa saya telah mendapat pengesahan daripada Yang Berhormat Fahmi Fadzil untuk menjadi sebagai patron bagi pasukan KL City, dan dia meletakkan syarat-syarat. Saya nak kena sebut juga lah syaratnya. Syaratnya ialah saya dan KL City jangan mendapatkan pembiayaan daripada telcos yang di bawah kementerian dia, pasal dia tidak mahu kerang dia akan dilihat terhutang dengan syarikat-syarikat telcos oleh kerana menyumbang ataupun membantu usaha KL City. So tak apa, apa yang kita perlukan ialah adanya seorang yang dihormati dan disegani sebagai patron kita, dan kita akan usahakan mendapat sponsorship daripada sumber-sumber yang lain, itu satu. Dan dia pun kita pilih oleh kerana dia ahli parlimen Lembah Pantai, iaitu di wilayah persekutuan. Dan dia ada menunjukkan minat
dan insya-Allah mempunyai daya tarikan untuk kita mendapat sokongan dan sponsorship. Kita prestasi cukup baik, ya. Kalau kita nak lihat dari sudut merit, sepatutnya kita dapat jauh lebih daripada itu. Malangnya KL ni dia tak ada state government, ya. Dia tak ada state government, kita tak ada kerajaan negeri. So bila kita tak ada kerajaan negeri tu, sumbangan kita dapat daripada DBKL. DBKL ni macam MBSA je lah, ya, bukan sebagai kerajaan negeri Selangor, ni macam MBSA, local council. So dia beri kita 5 juta tu pun alhamdulillah. Kalau dia dapat bagi kita 10 juta lagi baik. Dan untuk tahun ini juga hubungan kita dengan DBKL kita akan pertingkatkan. Kita dah sebut pada Datuk Bandar bahawa kita akan menjadi sebagai ambassador kepada DBKL dengan kita membawa bersama inisiatif DBKL, ya. Apa-apa inisiatif DBKL untuk tahun ini, KL Bandaraya Rendah Karbon akan menjadi sebahagian daripada Cogan kata pasukan bola sepak KL City, ya, atas jersinya, ya, kita akan bawa dan kita akan tunjuk dalam kita punya kita punya LED punya skrin dan monitor dan sebagainya, kempen untuk menjadikan KL Bandaraya Rendah Karbon, dan ini akan juga mampu untuk menarik sponsor-sponsor yang bersetuju dengan matlamat menjadikan KL low carbon city, ya. So dengan kita membuka satu ruang yang lebih luas, mereka-mereka yang akan menjadi sebagai sponsor bukan sekadar menyokong pasukan KL City atas prestasi dan merit, ya. They support us because of the performance, of the merit. Not only that, but they will also become a sponsor and a supporter for the direction which DBKL has identified, which is to make KL low carbon city, ya. So these are new approaches yang kita nak buat untuk nak dapatkan sponsor dan dapatkan mempereratkan lagi kerjasama kita dengan DBKL, ya, dan ke arah mencapai low carbon city punya status ataupun Kuala Lumpur Bandaraya Karbon rendah karbon. Kita akan menentukan bahawa kenderaan-kenderaan yang kita pakai pun kita akan bertukar kepada kenderaan-kenderaan yang jenis elektrik, ya, dan syarikat-syarikat yang menjadi sebagai penjual ataupun pengeluar kereta-kereta elektrik ini akan menjadi sebagai sasaran kita jugalah untuk mereka datang bersama dengan kita, dan tim kita akan bekalkan dengan kereta-kereta elektrik ini untuk kita membawa messaging low carbon city itu, ya. So this is something which kita punya business plan yang kita ada. Kita sedang bertemu dengan syarikat-syarikat yang mengadakan kenderaan-kenderaan ini untuk mereka menjadi partner dengan KL City atas dasar kejayaan kita dan atas dasar hala tuju yang kita nak bawa, ya. So kita merasakan, we think that the football team can not only limit itself just to football, but it can also bring the messaging which is on about environmental and good governance dan sebagainya, so that we have the proper more wholesome approach to sports, and so on and so on. So ni merupakan satu usaha ke arah memantapkan lagi lah pasukan kita, ya, insyaAllah. Saya juga nak komen bahawa sebenarnya kita sedang menghadapi serangan cyber, ya, apabila kita mencapai kejayaan yang sebegini, ya, when we achieve this kind of success, many people are jealous. Many people don't want to see KL City achieving the kind of successes that we have achieved. Lebih-lebih lagi dengan bajet yang begitu kecil, yang mereka menjadi mungkin agak gusar dan cemburu. We ada yang sebar mengatakan bahawa no salary paid, ya. Dah 2 bulan tak dapat gaji. Ada yang kata EPF dah 2 tahun tak dibayar. Kalau EPF tak bayar 2 tahun, aku dah kena masuk penjara dah kot, ya, dah kena pergi mahkamah dan sebagainya, ya. So this is not true. These are all attacks which are being done untuk nak wujudkan keraguan terhadap KL City supaya sponsor-sponsor tak masuk, ya. They know we need the sponsors, ya, and they see that we are achieving the successes,
and they're worried that the sponsors will come and in order to damage our efforts, in order to sabotage our efforts untuk nak tentukan kita ni takkan mencapai kejayaan, maka mereka menghebahkan berita-berita yang buruk terhadap pasukan kita ini dan pengurusan dan kedudukan kewangannya. Memang kita akui bermasalah, memang kurang, tak seperti mana yang sepatutnya, tetapi dah 3 tahun ya, we've survived ya, 2020, 2021, 2022 dengan bajet 5 juta. Bila saya menteri wilayah dulu pada awal 2020, saya dah luluskan 10 juta. Tapi bila tukar kerajaan, naik menteri baru ya, the first 5 million dah bayar, the second 5 million dia block ya. So kita dapat untuk 2020 kita dapat hanya 5 juta. 2021 pun kita hanya dapat 25 juta. 2022 pun kita hanya dapat 5 juta. Tapi kita capai apa yang kita inginkan, alhamdulillah. Tahun ini pun setakat ini baru 5 juta daripada DBKL, tapi saya mengharapkan dengan peranan yang baru kita nak mainkan sebagai ambassador to KL bandaraya karbon rendah karbon, pihak DBKL juga akan menambahkan bajet untuk kita memainkan peranan kita sebagai ambassador itu ya. So all this rumors and bad messaging yang dalam cyber ya, space yang menceritakan kita ni tak bayar gaji lah, kita tak anu lah, memang ada kelewatan, tetapi tidak seperti mana yang digambarkan. We stick to what has been decided by the labour law. We try to fulfill the best of our ability, dan setakat ni tak ada masalah dengan KWSP, tak ada masalah dengan soal gaji. Setakat ini alhamdulillah we are what's the date today? Today is 7th. We are technically on time ya. Kerana today is the day to pay the May punya salaries, so we have paid up to April. So kalau terlajak sehari dua untuk nak bayar gaji Mei tu, technically we are on time. Kalau terlewat sebulan pun itu perkara biasa, but we never we will never cross more than that lah ya. So apa yang ada kita akan tentukan ianya diuruskan dengan sebaik mungkin, dan golongan yang menyebarkan berita palsu ini kita harap mereka hentikannya, kerana ianya tidak memanglah ianya tidak bertujuan untuk membantu, tetapi ianya menunjukkan bahawa mereka semua berniat jahat lah ya terhadap KLCT, sedangkan sepatutnya kita banggalah dengan kejayaan yang telah tercapai. Okay. Maybe tindakan undang-undang kepada yang menyebarkan, dia masalah dia dalam cyber punya space ni, masalah lah dia, kadang-kadang kita pun tak tahu siapa yang sebenarnya yang cakap dan sebagainya. Tapi I don't want to make it tak nak menjadikannya semakin besar isunya. Untuk makluman, dulu kita diserang dengan laporan SPRM ya. Laporan SPRM sampai hari ini dokumen-dokumen kita pun masih ada sebahagiannya masih dengan SPRM. Itu pun kita harap bahawa pihak SPRM akan kembalikan, pasal kita nak kena siapkan kita punya accounts untuk tahun 2021 dan 2022. Laporan SPRM dibuat Cik Nokman kena pergi ya. Apa punya anu kita pun tak tahu ya. Lainlah kalau kita ni syarikat yang dapat keuntungan yang berpuluh juta ke apa. Ni kita running on a shoestring budget, tapi macam-macam cabaran ya. So this is also my last year sebagai Presiden KLFA. Tempoh yang telah ditetapkan sama ada ianya saya akan bertanding dan diteruskan ataupun tidak tu bergantung kepada keputusan mesyuarat agung tahunan. Kalau saya akan bertanding ataupun tidak pun akan bergantung kepada pencalonan. Tetapi hasrat saya dengan Boyan dan juga dengan Stanley is that this year will be better than the previous years, dan kita punya pencapaian di peringkat liga, pencapaian di peringkat piala akan menjadi lebih baiklah daripada apa yang pernah
capai. Actually our achievement is very fantastic, very impressive. 32 tahun keputusan yang terbaik dalam Piala Malaysia, 18 tahun keputusan prestasi terbaik dalam Piala FA. Tak ada pasukan yang sampai ke peringkat Asia melainkan KL City dan final dan JDT. Tak ada, baru-baru ni pun tak ada pasukan yang kalahkan Seri Pahang di stadium di Kuantan. We were the first to do it. Dia kalah dengan JDT di Johor. Dia hanya kalah 2 kali. Sekali dengan JDT di Johor, sekali dengan KL City di Kuantan. Ya. So kita punya pencapaian cukup hebat. Ya. Tetapi malangnya orang nak highlight benda yang tidak baik, yang kononnya lah, tak bayar gaji lah, tak bayar EPF lah dan sebagainya. Ya. Credit where credit is due. I think that Stanley and Boyan have done a fantastic job with a very limited budget, and insyaAllah kita haraplah tahun ni bajet kita boleh bertambah daripada sponsors, daripada pihak swasta dan juga daripada DBKL. Okay. Ada apa-apa soalan? Tadi dia YB macam intern very close to get a clinical partner. YB ada mention that under the, so ada ke berapa rapat? Oh, EV, the EV. We are open. But we want to inform, kita nak beritahu semua. Sekarang ni mulai minggu ni kita nak ambil satu peranan yang baru, iaitu menjadi sebagai ambassador bagi DBKL atas inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh DBKL. Dan untuk tahun ini kita mengambil tema KL Bandaraya Rendah Karbon. Dan untuk mencapai matlamat itu memang syarikat-syarikat ataupun kenderaan-kenderaan EV itu adalah di antara yang menyumbang ke arah itu. So kita terbuka kepada mana-mana syarikat ada kereta EV, they want to be part of this campaign, very welcome. Sponsors who want to be part of this campaign are also very welcome. You are not just supporting KL City, you are also supporting the initiative to make KL a low carbon city. Yeah.